Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Selamat pagi kepada semua penduduk kampung Sungai Udang ataupun follower kita, pengikut kita di Facebook dan juga di Instagram Future Integrative Homeopathy Center FIHC. So hari ini bertemu kembali kita dalam sesi daily FIHC Daily Homeopathy Talk bersama kami lah. Okey, saya Hazim. Saya ni Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda dari pelbagai usia, bayi, kanak-kanak, remaja, ibu bapa, orang tua yang mempunyai sebarang masalah kesihatan secara alami dan semula jadi dengan menggunakan kos yang rendah. Dengan menggunakan perubatan homeopati. So mungkin ada yang masih lagi baru dan tak tahu apa itu homeopati dan juga macam apa homeopati ni. Boleh scroll di kami punya Facebook ataupun Instagram untuk tahu lebih lanjut, ataupun nak susah sangat, malas nak scroll, boleh tekan link dekat bawah ni, nanti kita akan letakkan untuk tahu lagi lebih lanjut apa itu homeopati dan macam mana kita boleh bantu dalam menyelesaikan masalah kesihatan anda. So hari ini kita nak cerita tentang salah satu penyakit ataupun keadaan ataupun penyakit lah, boleh panggil penyakit lah, yang kebiasaannya ada pada kanak-kanak. Tapi bila dia tak dijaga ataupun tidak di-manage pada waktu kecil, dia menjadi lebih teruk ataupun makin kurang bila membesar. Itu bergantung pada cara dia manage tu sendiri, iaitu adalah masalah asma. Asma. Bukan nama orang. Bukan nama orang. Asma. Ala yang bahasa Melayu dia lelah. Lelah. Dia susah bernafas. Rasanya ramai yang aware lah pasal tahu tentang penyakit ni. Betul. Tapi disebabkan kita nak bercerita tentang penyakit ni, kita kena berkenalan lagi lah. So sebelum kita nak berkenalan ni, macam biasa kita kena tahu apa sebenarnya maksud asma tu sendiri. Okey, boleh cerita tak apa itu sebenarnya asma? Okey, saya lah kan? Iyalah. Okey, asma ataupun kita panggil sebagai lelah ataupun dalam bahasa yang betul-betulnya kita panggil bronchial asthma. Dia adalah satu kerandangan di kawasan lower respiratory tract. Dekat mana? Dekat bahagian bronchial dan juga sampai ke bahagian alveoli. Mana dia kata dekat kita punya lung kita tu, kita punya paru-paru kan ada macam yang batu yang panjang tu, batu yang kita punya lung tu, batu ada akar-akar semua tu kan. So dekat kawasan tu ada kerandangan yang panjang. Dia ada kerandangan kat situ. Jadi bila ada kerandangan kat situ, jadi wujudlah simptom-simptom macam sesak nafas atau wheezing. Wheezing sebenarnya dia sebenarnya wheezing ni macam bunyi bersiolan. Bunyi bersiul macam itu. Itu memang dalam asma yang ada. So dalam dia ada batuk, sama ada batuk berkahak atau batuk kering, dia ada sesak nafas, dia juga ada wheezing gitu yang mana macam batuk itu. Which is that benda ni memang adalah karakteristik untuk dalam asma ataupun kita panggil batuk lelah. Jadi batuk lelah ni apa? Jadi golongan apa yang selalu dapat batuk lelah ni? Yang pertama sekali dia bergantung kepada genetik. Which is that keturunan. Andai kata macam ibu bapa dia ataupun dia punya adik-beradik dia ataupun dia punya nenek ke atau atuk dia ada masalah asma, yes, possibility besar yang diorang pun akan dapat asma kanak-kanak lah. Ataupun mereka ataupun dalam adik-beradik dia ataupun dalam family dia tidak ada yang ada asma, tetapi mereka ada masalah, contoh masalah sinusitis, resdung, allergic rhinitis, ataupun masalah hidung yang lain. Ataupun kalau tidak ada masalah ni, dia ada juga keturunan yang ada masalah kulit. Contoh macam masalah eczema atau masalah psoriasis ataupun lichen planus. Yang mana ada yang memang benda ni ada kaitan dengan kita punya sistem pernafasan. Ya. Jadi bila adanya genetik begini, ya, anak-anak kita kemungkinan ada genetik which is sama ada dia ada yang eczema semua tu, dan juga dia akan ada asma. So boleh tahu tak, macam mesti ada tertanya-tanya kan, kenapa kulit dengan pernafasan, apa kaitan dia sebenarnya? Sebenarnya benda ni agak panjang sikit. Dia satu je, kenapa kulit dengan sistem pernafasan ni berkait rapat.
dia satu first thing first ialah dia berkaitan dengan immune system badan. Immune sistem badan. Makna kata immune system badan yang berkaitan dengan kulit dan juga sistem pernafasan dia berkait rapat. Jadi bila ada masalah dekat situ, so that's why benda ni selalu interlink. Saya nak cerita lebih dalam lagi takut tak faham sebab benda ni berkaitan dengan immunologi. Jadi benda tu apa yang saya boleh terangkan kepada anda semua, benda tu ni adalah berkaitan dengan immune system. Dia ada kaitan dengan histamin sendiri dan juga berkaitan dengan allergic sendiri, allergen dia. So apa yang saya boleh simpulkan, benda ni berkaitan dengan immunologi, which is that kulit dan juga sistem pernafasan. Dua ni berkait. Okey. Jadi benda tu lah benda yang kita selalu nampak. Kenapa contoh ada keturunan ada macam contoh mak bapak dia ada eczema. Tiba-tiba anak ada asma ataupun ada allergic rhinitis ataupun ada resdung. Jadi benda tu ni memang common. Okay, so kita dah cerita pasal apa, kita dah ada kaitan dah cerita pasal risk factor juga kan. So ada juga macam contoh biasanya akan mereka yang pernah menghadapi asma ni ataupun pernah dapat asma ni tahu yang asma ni akan datang sama ada secara tiba-tiba ataupun dia tahu benda tu nak datang ataupun dia tahu aktiviti yang dia buat ni akan menyebabkan asma. Tapi biasanya apa yang gejala biasa yang disebabkan asma tu adalah seperti contohnya sesak nafas. Sesak nafas, dia punya nafas jadi pendek, and then dia bila nak tidur dia akan ada masalah. And then sebab apa benda ni berlaku? Sebab seperti dalam definisi dia sendiri adalah dia inflammation, ada keradangan pada tu sendiri. So bila dia ada keradangan, kita punya sistem pernafasan tu dia akan membesar. Dia akan swell dia macam membengkak. So bila dia membengkak tu, dia akan menyebabkan pernafasan kita menjadi sukar. So disebabkan itulah itulah macam mana terjadinya asma ni sendirilah. Dia sebab dekat kawasan pernafasan tu, which is that dia faham mudah macam ni, kawasan ni apa, kita punya ni atas dia, ni kat bahagian bawah ni, which is that kita punya apa dekat yang saluran pernafasan dekat kita punya bronchial ni, dia macam Hasim kata ada keradangan. Makna kata bila ada keradangan atau kita faham bengkak. Bila bengkak jadi kawasan yang tempat tu oksigen lalu. Bila oksigen tu lalu jadi sempit. Dia sempit, jadi benda tu kita nak, jadi proses pernafasan tu tak boleh berlaku sebab ataupun bukan tak boleh berlaku, dia jadi limited. Sebabkan oleh sempit kat kawasan tu. Jadi that's why lah ada simptom-simptom dia. Jadi badan react macam mana? Badan menunjukkan sesak nafas, nafas pendek, batuk ataupun batuk wheezing, batuk bersiul lah kita panggil. Dia sebab tu badan kita tengah dalam usaha untuk composite. Dia nak macam ada yang kurang, dia nak tambah. So dia punya reaksi adalah dengan nafas yang pendek supaya pernafasan tu lebih cepat. Macam tu. Dia jadi macam tu. So daripada tu juga kita macam tahu macam kita cerita pasal panggil asma ni. Macam ada kaitan dengan sistem pernafasan. Macam tajuk kita semalam adalah allergic rhinitis. So apa sebenarnya beza antara allergic rhinitis ni sendiri dengan asma ni? Allergic rhinitis dengan asma ni kita boleh nampak perbezaan sangat banyak. Paling mudah sekali dari segi allergic rhinitis, disebabkan oleh exposure to allergen, certain allergen, which is that kita nampak dia akan tunjuk simptom melalui hidung berair, ada juga mata gatal dan juga hidung gatal, hidung sumbat. Dia juga ada batuk. Dia batuknya sama ada batuk kering atau batuk berkahak. Tetapi dalam allergic rhinitis dia tidak ada batuk wheezing, batuk bersiul macam mana dalam asma. Macam dalam asma dia ada juga lebih kurang macam ni, lebih kurang je tapi tak macam signifikan sangat. Tetapi very very significant dalam asma ialah dua benda ni, which is batuk wheezing dan juga sesak nafas, breathlessness. Wheezing cough dan juga breathlessness ialah dia punya karakteristik dalam
bronchial asthma. So maksudnya kalau macam allergic rhinitis ni more tu like pernafasan kat sini sahajalah. Dia kat kawasan apa sahaja. Oh, so kalau asma tu dia sampai dia ke kat lower, dia kat sampai, dia memang kat bahagian lower saja. Lower sahajalah. Sebab tu dia ada tetapi kalau macam allergic rhinitis sekiranya tidak dirawat, sekiranya tidak di-manage dengan baik, dengan cara yang betul, dia akan bawa kepada komplikasi asma. Sama ada asma ni, asma dia sama ada macam awal-awalnya simptom asma, ataupun lama-kelamaan jadi asma yang kronik. So dia memang ada banyak sebenarnya masalah kesihatan ni memang kalau contoh ada satu penyakit ni dia akan terkait dengan yang lain. Macam allergic rhinitis ni ada kaitan dengan asma. Ada orang tu dua-dua dia ada. So kita kena ambil tahulah kita ni ada jenis yang macam mana, ataupun yang adakah kita ni asma biasa ataupun asma disebabkan allergic rhinitis. Dia akan ada interrelation antara mereka. So orang akan tanyalah macam asma ni kan ada tak sembuh ni? Orang tanya asma ni boleh sembuh ke tidak? Kalau untuk asma yang sudah lama, yang sudah kronik, memang tidak ada sembuhnya. Ini bukan saya kata, ini based on kajian kata, based on Kementerian Kesihatan berkata, memang asma ni tidak ada penyembuh, dia tak boleh cure completely tapi boleh manage completely. Dia boleh manage dengan cure benda lain. Jadi kalau that's why asma ni kena betul-betul kena jaga-jagalah. Which is that kalau berlaku pada anak-anak anda, which is that pada peringkat muda ni, manage dengan cara yang betul. Jadi kena tengok apa yang dia punya punca yang jadi teruk, dan juga kita rawat dengan baik, dan rawat ni sama ada dengan pemakai ubat dan juga cara modified lifestyle gaya hidup. Jadi benda tu memang peranan. Jadi kalau berlaku benda ni kepada anak-anak anda, buat dengan segera, tetapi jangan drastik sangat. Kalau tak pressure budak tu, tapi buat slow. Secara berperingkat. Jadi kalau benda ni macam saya cakap tadi lah, benda ni memang betul. Which is that kalau asma ni kalau jadi kronik asma, which is that berlarutan, memang sampai ketua lah dia bergantung kepada inhaler. Yang ni kita nampak inhaler selalu. Inhaler pula ada warna biru, ada warna kuning, ada warna coklat. Jadi benda macam ni memang nak tak nak kena pakai dulu. Tetapi dalam homeopati alhamdulillah kita boleh tolong dalam bab ni juga. Tapi kalau macam asma yang awal lagi, yes kita boleh rawat. Kita boleh rawat sampai dia okey. Tetapi kalau asma yang sudah lama dah, memang kita hanya macam sama juga dengan perubatan lain, kita hanya mampu untuk manage. Macam mana manage tu kita bantu dengan secara homeopati ni dengan mengurangkan kekerapan menggunakan inhaler tu sendiri, ataupun attack tu yang datang tu, kita target kita adalah untuk membantu patient tu sendiri untuk mengurangkan kadar attack tu, serangan asma tu sendiri. So contohnya macam orang tu biasa kena 5 kali lah, teruk tu 5 kali sehari. Kita cuba kurangkan dengan bantuan perubatan homeopatis tu sendiri, dari kepada ketiga, kedua, pada satu hari tu sendiri. So pernah tak ada pengalaman tak merawat? Kalau merawat budak yang ada asma ni, banyak juga. Tapi saya ingat ada satu kes ni, which is budak tu memang macam mana saya ingat budak tu sebab dia ni fizikal dia umur 7 tahun ke 6 tahun ke, budak lelaki. Dia gemuk lah, memang boleh katakan montel lah budak tu, yang dalam pun tong-tong kata memang tangan cabi lah budak tu. And then budak tu ada masalah asma. Jadi untuk sebelum saya nak cerita pasal kesnya, pengalaman saya yang dalam merawat asma ni, salah satu faktor faktor risiko yang boleh membawa kepada asma, satu genetik, yang kedua obesity, badan yang besar, which is that BMI yang lebih, yes dia boleh bawa kepada asma juga. Yang ketiga penyakit, contoh gejala penyakit seperti bukan penyakit lah, macam yang ketiga ialah GERD, gastroesophageal reflux disease. Tiga ni memang ada. Kalau ada benda ni, memang dia akan selalu bawa kepada asma. Which is asma yang bukannya asma sakit terus, tak, dia macam simptom yang membawa berkurang macam asma, tetapi sekiranya tidak dirawat dengan segera, yes dia akan jadi kronik asma terus. Boleh membawa kepada asma lah. Itu saya nak share sikit lah dari segi faktor risiko dia. Okey, untuk kes yang saya pernah hadapi ni,
okey budak ni yes, dia satu dia menggempal pun satu juga. Menggempal tu dia punya sebab dia ada asma, dan juga satu faktor dia ada genetik macam tu juga. Which is that ibu dia ada restung, bapa dia ada eczema. Jadi ya memang lain memang macam tu. Jadi bila adanya genetik macam ni, yes, anak dengan fizikal macam tu, yes, dia ada lagi, dia memang possibility ada asma tu memang tinggi. Jadi budak tu dia ada asma, yes, dia juga ada asthmatic attack. Yes, kita rawat kita dalam proses homeopati, kita tanya dia lah, kita tanya ibu dia, masa tu dia datang dengan ibu. Okey, kita tanya ibu dia, okey, kita cakap, kita ambil case, kita ambil collect data, kita collect everything from A to Z. Kita kan tanya sebab benda dia dah lama. Dia dah asma tu dah budak tu dah 7 tahun, dia dah asma tu daripada umur 4 tahun dah. Jadi benda tu lama. Jadi okey, apa yang homeopati buat, apa yang homeopati boleh buat, jadi kita tanya dia, jadi kita buat examination macam biasalah. And then kita bagi ubat berdasarkan individu budak tu sendiri. Karakteristik personality budak tu sendiri, appearance budak tu sendiri. Jadi kita bagi ubat kat dia, dan juga kita bagi ubat untuk emergency juga kat dia. Jadi apa yang kita nampak, okey, ubat homeopati bila bagi kat budak tu, okey, alhamdulillah dia punya intensity, dia frekuensi dia kurang. Dari segi dia yang pentingnya dalam homeopati kita kalau boleh nak kurangkan dia punya asthmatic attack tu. Kalau boleh macam inhaler dia pakai tu, kalau boleh kurang sikit. Sebab kita homeopati kita nak rawat secara alami lah. Itu the point dah. Dan juga macam kita nak mengurangkan kebergantungan dia kepada inhaler. Macam saya rasanya orang yang menggunakan inhaler ni sangat macam rasa nak bawa benda ni. Kadang-kadang ada yang terlupa. Bila dah terlupa tu dah jadi satu masalah. Dia macam kalau tak bawa pun tak boleh juga, memang dia kena bawa. And then semua orang pun dah tahu apa efek inhaler ni semua, tapi itu saya tak mau cerita. Tapi apa yang saya nak cerita dari segi keberkesanan homeopati dalam merawat asma dalam kanak-kanak, yes, alhamdulillah banyak membantu. Ada sekali tu ibu dia pernah cerita yang ada sekali tu budak tu dia ada asma attack. Okey, kita tunggu asma attack tu kurang dulu, biar dia asma attack jadi, bila jadi tu, and then okey, kita bagi ubat homeopati, bagi makan ubat homeopati, and then dia kurang sekejap, and then kita ulang ubat tu dalam masa 10 minit, alhamdulillah kurang. Jadi bila datang balik kita, yes, ada perubahan di situ. Itulah saya nak cerita. Cumanya yang menariknya dalam kes tu ialah dia punya karakteristik dia. Karakteristik dia, appearance dia lah. Okey, saya ingat. Dia ni mesti suka budak-budak kan. The point is yes, dalam homeopati kita dah cukup merawat asma dalam kanak-kanak. Jadi bila dia yang bagus ni, bila kita dapat rawat kanak-kanak yang ada asma, bila frekuensi dan tendensi dan intensity asma tu kurang dalam kanak-kanak, insya-Allah bila dalam ke alam remaja, bila alam ke dewasa, insya-Allah dia akan lama-lama kurang dan tak ada terus, insya-Allah. Tetapi kena start pada kanak-kanak dululah. Yes. Early intervention. Betul. Macam banyak benda berlaku waktu kita kecil, childhood. Macam contohnya dalam segi ketumbesaran, daripada segi environment tu sendiri. Kadang-kadang ada environment tu yang menyebabkan masa besar tu nanti akan mempengaruhi pada kanak-kanak tu sendirilah. So early intervention adalah perkara yang sangat penting dalam development of a child sendiri lah. Sama ada psychological ataupun physically. So early intervention adalah satu cara untuk mengelakkan ataupun mengurangkan risiko untuk mendapat asma ni sendiri. Okay, so kita dah cerita pasal maksud dia, dah cerita sikit pasal pengalaman kita merawat pesakit menggunakan homeopati itu sendiri. So kalau macam sekiranya anda sendiri yang mempunyai masalah asma ni, boleh datang dan juga boleh hubungi kami di mana-mana media sosial kami, sama ada di Facebook ataupun di Instagram, ataupun boleh WhatsApp sendiri di nombor yang disertakan di dalam ruangan komen. Boleh WhatsApp tanya, boleh ke saya nak dapatkan rawatan untuk asma. InsyaAllah kita akan cuba bantu dengan segera, jawab dengan segera, menjawab segala persoalan yang anda ada. Mungkin anda baru tahu tentang homeopati ini, kita akan terangkan ataupun kita akan buat consultation untuk penyakit yang
Tuan Puan ada ataupun pada anak-anak anda. Okay, so iklan kejap iklan kejap. So kita ada promotion untuk sempena pembukaan kita, iaitu sebanyak 50% diskaun untuk consultation fee untuk 10 orang yang pertama sahaja. Terhad 10 orang sahaja. Promosi akan berakhir pada akhir bulan ni lah. Sebab kita nak promote lah kita punya pusat homeopati future integratif yang terletak di Kampung Sungai Udang. So kita buat online consultation ataupun kita boleh buat appointment. So kalau nak datang tu kena buat appointment dululah supaya kita boleh sediakan persekitaran yang kondusif dan juga persekitaran yang supaya proses consultation itu sendiri anda berasa selesa. Okay, so kita dah cerita pasal tu. Kalau macam dari segi management macam mana pula? Okay, dari segi management yang pengurusan untuk orang yang ada asma, especially dalam kanak-kanak. Okay, dalam kanak-kanak sekiranya macam ibu bapa tu dah inhaler untuk anak-anak tu, okay, make sure inhaler dipakai dengan segera. Jangan kerap sangat, jangan terlampau jangan too much lah, because it will give you side effect yang you will not expected. Okay, itu yang pertama, which is kalau siapa yang dah ada dah lah. Okay, untuk yang macam dia suspect macam anak dia ni kalau macam kena habuk sikit ke, okay, dia ada asma, dia macam sesak nafas atau macam okay. First, okay, yang tu kedua, elakkan benda tu dulu. Elakkan benda yang akan membawa kepada kita asma tu jadi teruk. Contohnya macam habuk, contoh macam bau bunga ataupun dengan persekitaran lah, yang mana yang membawa asma tu jadi teruk. Asap rokok, asap bakar sampah, mungkin bau masakan sendiri pun boleh. Ada juga itu. Dan juga kita pun ada special ubat untuk orang yang bila dia asma, bila bau masakan. Itu yang menarik dalam homeopati macam tu. Sebab apa? Kita merawat orang tu secara individu. Itu dari segi management lah. Okay. Lagi satu management apa lagi yang kita boleh dari segi makanan untuk orang asma, kena elakkan makanan-makanan yang berangin, yang sejuk. Contoh macam anggur ke, macam tembikai ke, macam nanas ke. Yang mana makanan-makanan ni yang boleh menerukkan dia punya asma tu. Dia bukan apa, bila ada diet, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi apa yang saya cakap ni basically general lah. Ada, bukan saya mana nak kata macam okay, orang ada asma ni tak boleh makan apa yang kita tadi tu. Tak, ni saya cakap dari segi general. Kalau dia boleh makan, boleh makan. Yang tak boleh makan, tak boleh makan lah. Sebab apa? Dia ada certain makanan yang mana yang akan menyempitkan lagi ruang pernafasan dekat sini. Yang mana akan menyebabkan lagi asma tu. That's why kita kena beware juga kita punya diet. Pemakanan kita macam mana, kita punya cara management macam mana, kita punya cara pemahaman kita pasal asma pun kita kena tahu. Jadi KKM sudah mengeluarkan system education for asma. Anda boleh search di Google, anda boleh search, boleh cari, okay, ada guideline tertentu dia. Guideline macam mana kita nak pakai inhaler, guideline macam mana kita nak makan makanan, guideline macam mana kita nak tahu, okay, environment macam ni ialah risiko untuk orang yang ada asma. Jadi itulah yang saya boleh cerita sikit lah. Jadi dari segi management untuk asma, especially dalam kanak-kanak, yang mana ibu bapa sekarang yang mana tengah tengok ni, yang mana tengah faham ni, okey, bila berlaku macam ni, okey, aku boleh tolong anak-anak aku macam ni. Supaya bila kita dapat intervene sekarang ni, bila dia orang dewasa, bila dia orang membesar, insya-Allah dia punya asma tu berkurang dan tidak ada terus. Insya-Allah sekiranya dibuat pada peringkat awal. Okey, so soalan terakhir sebelum kita menutup kita punya daily homeopathy talk ni. Talk. So tadi cakap pasal inhaler kan. Lepas tu ambil ubat homeopati. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Biasanya orang akan tanya macam tu. Boleh ke homeopati ni dengan ubat hospital? So macam mana tu? Okey, boleh saja ambil ubat homeopati dengan ubat hospital, ataupun kalau ambil, selalunya dalam asma ni ambil inhaler lah. Boleh juga, tak ada masalah. Cumanya kena ada jarak sikit lah. Cuma okey, contoh ambil inhaler sekarang ni, okey, jarak sikit dalam setengah jam tu baru ambil ubat homeopati, ataupun ambil ubat homeopati dulu dan jarak sikit dalam 30 minit baru ambil inhaler. Dia tak ada macam okey sekali inhaler lepas tu makan ubat homeopati, tak.
dia kan apa takut jadi jadi interaction kacau sikit lah. Yes. So macam mana nak dapatkan ubat homeopati tu? Boleh tekan link di bawah, boleh tekan link di bawah, message di Facebook ataupun di Instagram dan bertanya macam mana nak dapatkan rawatan homeopati daripada kami. InsyaAllah kami akan bantu anda untuk menyelesaikan masalah kesihatan anda. So kerana itu adalah kepakaran kami menggunakan perubatan homeopati bagi menyelesaikan masalah kesihatan anda. Sama ada anda dah lama dah cari cara lain untuk merawat, dah lama dah saya ada penyakit ni, lepas tu rasa macam dah penat dah, rasa macam nak cuba pula cara lain, bolehlah cuba dengan rawatan homeopati di Future Integrative Homeopathy Center. Kami berpusat di Kampung Sungai Udang. So kiranya anda berada bersekitaran di sini, insyaAllah kita boleh buat temu janji, appointment, dan kita berjumpa lah, insyaAllah. So kami di sini saja di Bangunan Kuning ni. Okay. Anda boleh datang. Yes. Okay. So kita dah sampai ke hujung rancangan lah. So kita bersiaran langsung setiap hari pada pukul 11.30, berbincangkan tentang masalah kesihatan yang berkemungkinan anda ada ataupun orang lain yang ada. Sekiranya anda tak ada, mungkin boleh share benda ni dengan orang yang ada, supaya kita boleh mendapat kualiti hidup yang lebih baik. Itu adalah kami punya misi, iaitu menyebarkan kebaikan homeopati itu sendiri dan juga meningkatkan kualiti hidup hidup anda. Rutin harian tu menjadi lebih mudah. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di esok hari dengan topik kesihatan yang lain, bersama kami juga di waktu yang sama 11.30 di Facebook dan juga di Instagram. Sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan untuk ditanyakan kepada kami, boleh tekan link di bawah ataupun mana-mana media sosial kami. InsyaAllah kami akan bantu anda. Okey, sekian saja daripada saya, Hazim. Saya ni, Fahmi. Jumpa lagi pada esok hari 11.30 pagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.